Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk Berita Monitori TV malam ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali meningkat hari ini. 2 kes kematian dan 660 kes positif baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini, berbanding 387 kes positif baru semalam. Dengan pertambahan 660 kes positif baru hari ini, jumlah kumulatif kes COVID-19 yang dilaporkan di Sabah meningkat kepada 24,929 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes kematian itu dilaporkan di Hospital Lahad-Datu membabitkan seorang wanita rakyat asing berusia 47 tahun. Satu lagi kes kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan membabitkan seorang wanita berusia 29 tahun. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah meningkat kepada 183 kes. Sementara itu, seramai 118 petugas dan 326 banduan di penjara Labuan disahkan negatif COVID-19, kata Pengarah Pusat Koreksional Labuan, Abdul Rauf Langpasi. Beliau berkata, ujian saringan ke atas semua petugas dijalankan 2 minggu lepas, manakala banduan pula menjalani ujian pada Rabu. Keputusan mengisytiharkan darurat di Parlimen Batu Sapi disambut baik pemimpin dan rakyat Sabah. Barisan Nasional Sabah menyambut baik keputusan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Batu Sapi sekaligus membatalkan dan menangguhkan Tarik Pilihan Raya Kecil PRK kerusi tersebut yang sepatutnya diadakan pada 5 Disember ke tarikh lain. Pengurusinya Dato' Sebong Mokhtaradin berkata keputusan proaktif baginda ini bertujuan untuk melindungi rakyat Sabah khususnya di kawasan Parlimen Batu Sapi dari ancaman COVID-19. Beliau berkata perkenan yang di-Pertuan Agong itu dilakukan dengan mengambil iktibar dan pengalaman daripada pilihan raya negeri PRN Sabah yang menjadi faktor utama gelombang ketiga penularan COVID-19 di Malaysia. Menurut Bong yang juga Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kejar Raya Sabah mengambil kira kebimbangan penularan pandemik COVID-19, Barisan Nasional Sabah awal-awal lagi telah menyatakan pendiriannya tidak meletakkan calon di PRK Parlimen Batu Sapi. Katanya pengisytiharan proklamasi darurat sekaligus membatalkan PRK Parlimen Batu Sapi bukanlah bertujuan menafikan hak demokrasi rakyat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memberi jaminan untuk meneruskan PRK jika keadaan penularan pandemik COVID-19 reda berdasarkan kepada perlembagaan yang ditetapkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari penamaan calon PRK Parlimen Batu Sapi pada 23 November manakala hari pengundian pada 5 Disember dan pengundian awal pada 1 Disember. PRK itu diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Liew Vui Kiong pada 2 Oktober lalu akibat jangkitan paru-paru. Sementara itu, Parti Warisan Sabah berharap Kerajaan Persekutuan dapat mencari jalan terbaik agar hak rakyat Batu Sapi memilih wakil rakyat ditunaikan selepas tempoh pelaksanaan darurat berakhir kelak. Presiden Warisan Dato' Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal berkata keputusan itu adalah tanda prihatin baginda terhadap rakyat Sabah khususnya di Batu Sapi. Dalam satu kenyataan malam tadi, Shafie berkata dalam melaksanakan proses demokrasi, kesihatan rakyat tidak boleh dijadikan pertaruhan, sebaliknya perlu menjadi keutamaan. Lebih-lebih lagi dalam situasi negara ketika ini yang masih berjuang menentang penularan COVID-19. Shafie turut berkata berharap kerajaan dapat mencari jalan bagi memastikan satu tarikh tertentu dapat ditetapkan untuk memaklumkan rakyat Batu Sapi tempoh darurat akan berakhir. Selain itu, Warisan turut berharap agar dalam tempoh darurat ini, kerajaan memberikan jaminan supaya kebajikan setiap rakyat di Batu Sapi terutama bantuan makanan dan keperluan harian sentiasa diutamakan. Penduduk Kampung Numbak patuh kepada pelaksanaan PKPD termasuk di kawasan perairan.
Kampung Numbak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD berkuat kuasa 16 November lalu selama 14 hari sehingga 29 November ini membabitkan 5,700 penduduk. Tinjauan bersama Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan siang tadi mendapati penduduk Kampung Numbak patuh kepada pelaksanaan PKPD termasuk di kawasan perairan. Datuk Mazli berkata, berdasarkan pemantauan yang dijalankan pagi ini, sekatan di perairan dilihat berjalan lancar dan pematuhan penduduk amat baik. Katanya, mengikut pemantauan pasukan polis marin yang membuat kawalan di perairan berdekatan Kampung Numbak, didapati pematuhan penduduk amat tinggi dan mereka menerima arahan PKPD dengan sebaiknya dalam membantu mengekang penularan wabak COVID-19. Katanya, jika dilihat, tiada pergerakan perahu atau kapal di kawasan perkampungan ini. Mazli berkata, selain pemantauan di perairan, pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis, Angkatan Tentera Malaysia dan rela turut menjalankan sekatan jalan raya di laluan utama keluar dan masuk ke kampung tersebut. Usaha meringankan bebanan petugas barisan hadapan diteruskan dengan menyumbangkan set peralatan pelindungan diri PPE. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan menyerahkan sumbangan set PPE daripada Kementerian Pertahanan itu kepada pusat kuarantin di Hospital Tentera Laut Diraja Malaysia, Sepanggar, Politeknik Kota Kinabalu, Kampus Intan Sabah dan Pusat Latihan Rela Sabah. Sumbangan turut diberikan kepada IKM Kota Kinabalu, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Hospital Queen Elizabeth dan Hospital Queen Elizabeth II. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Karambunai, turut menyerahkan pelitup muka kepada petugas sekatan jalan raya Perampiran Bulatan Politeknik. Yaakob turut menyarankan semua pihak untuk sama-sama mematuhi prosedur operasi standard di kawasan yang terlibat dengan pelaksanaan PKPD. Pembinaan jambatan yang menghubungkan Labuan dan Tanah Besar Sabah dilaksanakan secara inisiatif pembiayaan swasta. Kerajaan bersetuju pembinaan jambatan yang menghubungkan Labuan dan Tanah Besar Sabah dilaksanakan secara inisiatif pembiayaan swasta PFI, kata Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa. Anwar berkata kementeriannya dan Kementerian Kerja Raya dalam proses memuktamadkan terma-terma rujukan untuk melaksanakan proses permohonan cadangan RFP yang dijangka dapat dikemukakan kepada syarikat berminat sebelum penghujung tahun ini. Katanya, proses menyiapkan dokumen RFP secara terperinci bagi membolehkan pembinaan dilakukan dijangka mengambil masa kira-kira 6 hingga 8 bulan. Menjelang September tahun depan, pembinaan akan dibuat dan dijangkakan pada Oktober, kerajaan dapat memuktamadkan kaedah mana yang akan dipakai dan syarikat mana diberi peluang untuk membina jambatan itu. Anwar berkata demikian pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat semalam. Beliau menjawab soalan Datuk Rosman Isli, Warisan Labuan, sama ada pembiayaan pembinaan jambatan Labuan Sabah akan ditanggung kerajaan atau secara PFI. Menurut Anwar, kerajaan memutuskan untuk menggunakan kaedah PFI bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan dengan sempurna dan telus melalui bidaan bersaing menerusi RFP. Tambahnya, pelaksanaan projek kerjasama awam swasta itu dapat memajukan ekonomi melalui pelaburan swasta di samping mengurangkan beban kerajaan dan memastikan pelaksanaan memberikan nilai faedah terbaik kepada kerajaan. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Salvinus Saribot.